Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Muadzin menjalankan tugas macam biasa, sebagaimana kita baca dalam hadis. Azrail, malaikat pencabut nyawa, menjalankan tugas setiap hari and visit us every day. Begitulah para muadzin, dengan suaranya seperti biasa mengajak kita, mengingatkan kita tentang Allahu Akbar, untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun masyhurnya bila sebut takbir ni, imagine raya takbir, tapi itulah tugas kita untuk bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Dan kemudian hayya 'alas salat, marilah mendirikan solat. Itu suatu tugas, kewajipan, ibadah yang fardu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. Para sarjana hadis mempertikaikan yang biasa kita dengar, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang ini diulas, terperinci oleh para sarjana hadis. Ada yang menyatakan ni hadis yang tidak sahih, tidak betul. Ada yang menyatakan hadis ni maudhu'. Itu apa dia? Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan secara sengaja, maka dia telah jelas-jelas kafir. Baik, kalau hadis itu ada problem, yang ini yang kita sebut tadi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, kata Nabi. Ahd ini perjanjian. Kita mengaku kita umat Nabi, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk kita qualify sebagai insan yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Itulah al-ahd, perjanjian di antara kami, di antara Nabi dan di antara mereka, di antara manusia ni. Masuklah kita semua ni as-salat. Faman taraka as-salat, atau faman tarakaha, dalam hadis ni, sesiapa yang meninggalkannya, iaitu meninggalkan salat. Nabi tak sebut sengaja atau tidak, tapi Nabi sebut umum, faqad kafar, maka sungguhnya dia telah kufur. Seringan-ringan hukum yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan hukum mereka yang meninggalkan salat ini, disebut dalam bahasa Arab, dalam istilah ilmu fiqh, kufrun duna kufrin. Kufur tapi dia duna kufrin, maksudnya dia tidak kategori, tak boleh kita panggil dia wahai kafir, tidak, tapi dia sudah melakukan satu perkara kekufuran, atau ada yang menyebutnya sebagai kufur nikmat. Jadi begitulah pentingnya solat. Mudah-mudahan setiap kali kita dipanggil hayya 'alas salat, kita senantiasa berjaya, kita diberikan taufik, iaitu kekuatan untuk berbuat taat, serta hidayah, petunjuk untuk melaksanakan salat itu tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Khususnya Tuan Imam yang tadi dalam rakaat pertama mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala. Ini nasib manusia. Allah kata dalam ayat tadi, di bahagian penghujung surah An-Naba,
berita tentang keadaan kiamat, berita tentang syurga, berita tentang neraka. Itu kata Allah, innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kalau kita mengaji tafsir berkenaan dengan nikmat syurga tadi, iaitu bagi orang muttaqin ni mafaza, kejayaan demi kejayaan. Dia sukses dalam syurga tu. Nothing yang boleh make dia sad dan sebagainya. Happy all the time. Hadaiqa wa a'naba. Apa yang menyebabkan kita rasa seronok? Yang orang tak bagi lakukan kemusnahan, pollution dan sebagainya. Ni Allah cerita dalam syurga mana ada pollution. Hadaiq iaitu taman-taman, wa a'naba dan pelbagai jenis anggur. Yang kita terlintas saja. Kemudian wa kawa'iba atraba, yang Allah khususkan untuk orang lelaki. Orang perempuan pun ada. Apa ni kawa'iba atraba? Iaitu terbaca sendirilah penafsiran dia. Kawa'ib ni I have to say it because Allah say it, iaitu buah dada wanita yang maknanya menggiurkan lelaki. Dia begitu. Maknanya usah duk cari atas dunia yang haram ni. Allah Subhanahu wa taala dah sediakan di syurga nanti. Kalau nak yang itu, dapatkan yang halal dengan nikah yang sahih, bukan nikah mut'ah, wahai orang Syiah. Baik. Jadi begitulah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ibadah solat kita dan senantiasa mengurniakan pada kita solat yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sentiasa dalam solat yang khusyuk itu kita dapat bertadabbur dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh tuan imam. Seterusnya pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kakanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada first day of Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita di bulan yang memang sudah penuh dengan keberkatan. Walaupun kita this time tidak diberikan peluang untuk menjejakkan kaki di bumi kelahiran Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Fajr telah menjelaskan pada kita kelebihan 10 malam atau 10 hari bulan Zulhijjah, iaitu menerusi ayat yang kedua dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Rugilah mereka yang tidak hadir pada waktu fajar, meneruskan tidur sementaranya. Sebab itu penting as-salatu khairum minan naum. Dan as-salat itu salatul fajri yang Allah bersumpah kenaan dengan pentingnya waktu fajar ini. Wal fajri wa layalin ashr, dan pada ayat yang kedua Allah menyatakan, Allah bersumpah dengan 10 malam-malam yang ashri, kata Allah Subhanahu wa taala, malam-malam yang 10. Setelah dikaji, diperinci, ternyata yang dimaksudkan dengan 10 malam ini tadi adalah 10 malam awal daripada bulan Zulhijjah. Artinya malam pertama, malam tadi, sehinggalah 10 malam, iaitu malam yang ke-10, malam raya Aidul Adha Al-Mubarak. Baik, apa ada padanya? Kalau Ramadan ada 10 terakhir yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri. Antara hikmah Allah merahsiakan, kenapa Allah tak sebut malam 27 Lailatul Qadar tu? Kenapa Allah tak sebut malam 25, 21, 23, malam ganjil tu? Iaitu untuk menggalakkan kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qudwah, contoh teladan. Kata Aisyah, Nabi ni bila masuk
malam 21 atau permulaan 10 terakhir Ramadan, dia meninggalkan ahli keluarga, bukan tak jumpa langsung, tapi dia memenuhkan malamnya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita fikir logik, kalau nak diberikan wahyu kepada Nabi, ya Muhammad, malam ni malam Lailatul Qadar. Tetapi hikmahnya agar umat ini bersungguh-sungguh sebagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari Lailatul Qadar, sehingga Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fa innahu fil ashril awakhir min Ramadan. Dapatkanlah, rebutlah peluang mendapatkan Lailatul Qadar, kerana sesungguhnya dia berada pada salah satu daripada 10 terakhir Ramadan. Itu cerita Ramadan. Begitu juga dalam ayat yang kedua tadi, walayalin ash. Kalau kita teliti perbahasan para mufassirin, ahli-ahli tafsir, utamanya di kalangan para sahabat, dia yang paling baik untuk kita dapatkan kepastian ni, kita cek apa yang dijelaskan, disampaikan. Kalau kita tengok tak ada ucapan direct, penjelasan direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, so we check the second generation, iaitu second sources, iaitu ucapan-ucapan atau penjelasan-penjelasan para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in. Macam juga kita solat tarawih secara berjamaah, yang dimulakan, dia bukan buat syariat baru, tapi dia buat satu cara yang mana cara ini memang sudah berlaku sekali semasa hayat Nabi SAW, tapi kemudian ditinggalkan. Sebabnya apa? Sebab Nabi khawatir ianya akan jadi wajib. Dan Umar Al-Khattab mengambil asas itu tadi untuk menyatukan umat, para sahabat waktu itu yang solat bersendirian, masing-masing solat dalam Masjid Nabawi, kemudian disatukan. Itu tindakan Umar bin Khattab, salah seorang daripada murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga murid-murid Nabi yang lain, terutamanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud, yang merupakan scholars yang terkenal dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi simpulan daripada penafsiran itu menunjukkan 10 walayalin ash, malam-malamnya 10 itu adalah awal malam pertama sehinggalah malam yang penuh keberkatan, iaitu malam raya 10 Zulhijjah, dan disambung pula dengan kelebihan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Jadi nak sebut apa? Sama-samalah insya-Allah kita rebut peluang. Kita sebut tadi, kita tak berkesempatan for this time untuk menjejakkan kaki untuk sama-sama melakukan ibadah haji, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang pada kita untuk merebut kelebihan Zulhijjah ini, terutamanya pada 10 awal, dengan kita beribadah, solat, zikir, puasa dan lain-lain. Jadi sementara kita menunggu kehadiran Aidul Adha Al-Mubarak dan kita melakukan ibadah kurban, kita sambung perbincangan kita kenaan dengan mukjizat ilmiah, iaitu keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Al-Quranul Karim yang menggunakan medium perantaraan bahasa Arab, iaitu bahasa Quraisy, bahasa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Muhammad ibn Abdullah, walaupun dia insan biasa, tapi dia insan. Innama ana basharun mislukum. Sebut kenapa tersebut Nabi ni insan biasa. Bukan kita menafikan kenabian kerasulan dia, tapi kita nak bagi tahu Muhammad ni adalah insan, iaitu tindakan qudwa, contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tindakan contoh teladan yang mampu kita lakukan, kerana Muhammad itu manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, qul innama, katakanlah wahai Muhammad, innama, hanya sesungguhnya, ana
ana basharun mislukum, aku manusia seperti kalian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah Muhammad ibn Abdullah itu sebagai insan biasa. Baik. Yuha ilayya. Bezanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi memberitahu umatnya yuha ilayya, diwahyukan pada aku. Yang inilah perkataan yuha ilayya ni yang kita kaji, yang kita ambil benefit dan kita jadikan panduan dalam kajian-kajian kita. Baik, dalam pertemuan lalu walaupun tak sempat kita habiskan kerana ada tempoh hari ada kewafatan, tapi kita telah simpulkan bahawa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyebutkan 1400 tahun yang silam bahayanya amalan menilik, tenung nasib, berjumpa dengan pawang, tok bomo, dan yang berkaitan dengannya, spell it right. Orang kalau spell it right tu orang putih tu, tapi dia spell tu untuk iaitu menggunakan ilmu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik dan hidayah untuk dapat kita menghindarkan perkara-perkara yang telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya 1400 tahun yang silam, tapi masih tetap diamalkan oleh segolongan manusia. Pada kali ini kita nak melihat tajuk yang biasa dibincangkan dalam ilmu fiqh, iaitu berkenaan dengan penyusuan. Kita tahu dalam kajian atau perbincangan fiqh disebutkan tentang penyusuan, iaitu seorang wanita yang walaupun tidak mengandungkan bayi itu tadi, tapi dia berstatus sebagai ibu kerana dia menyusukan ibu tadi. Contoh yang paling mudah adalah bila kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dilahirkan oleh Aminah binti Wahab, kemudian ada wanita-wanita yang diriwayatkan dalam sirah itu tadi menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pada wanita yang terakhir dan yang paling lama menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Halimatus Sa'diyah. Kenapa panggil Halimatus Sa'diyah? Kerana Halimah ni berasal daripada suku atau kabilah Bani Sa'ad. Dan kemudian datang ayat-ayat Al-Quran, begitu juga penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pengharaman. Pengharaman apa? Haram sentuh ibu tadi, tidak, tapi pengharaman pernikahan. Berlakunya pernikahan antara bayi yang disusukan itu tadi dengan ibunya, dan begitu juga adik-beradik sesusuan, iaitu anak-anak kepada wanita yang menyusukan itu tadi. Sedangkan tak ada pun, kalau kita kaji gitu, nasab keturunan. Kalau ayat Al-Quran yang lain yang berkenaan tentang pertemuan benih ibu dan bapa, benih bapa dan ibu, itu jelas kita fahami sperm and ovule. Kemudian dari segi genetic code dia, kita fahami dengan mudah itu. Bagaimana pula dengan penyusuan? Dengan susu ibu itu tadi menjadikan berlakunya hukum yang kita pelajari, yang kita bincangkan dalam hukum fiqh. Baik, sebelum kita pergi pada hadis-hadisnya, kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Itu banyak perbendaharaan ilmu yang boleh kita kaji, kita teliti menerusi satu ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dia wanita-wanita yang haram dinikahi, iaitu yang ada hubungan nasab keturunan. Yang kalau kita bincangkan dari segi ilmu embryology, proses, the stages, sperm, ovum, dan kemudian kaitannya, kemudian dalam ilmu ilmu faraid, ilmu pewarisan, yang walaupun disebutkan dengan jelas di bawah tajuk ar-radha'ah, di bawah tajuk penyusuan itu, anak susuan itu dia tidak boleh mewarisi harta ibu susuan dia. Dia tidak sama macam anak kandung, tapi status ibu wanita yang menyusukan dia adalah ibu dia. Cuma bab harta tak boleh. Dia beza dengan anak angkat, yang mana kita dah sebut hukum hakam berkenaan dengan anak angkat tadi, iaitu kalau dia anak angkat, macam contoh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal hukum hakam anak angkat ni dan mengambil contoh Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada satu masa dibinkan kepada Nabi bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kenapa dia anak angkat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum hakam anak angkat, di mana Zaid kemudiannya berpisah, bercerai dengan isterinya Zainab, dan kemudian Nabi berkahwin dengan Zainab, untuk menjelaskan lagi soal hukum hakam anak angkat. Tadi bahawa anak angkat is anak angkat, dia tidak akan sama, dia tidak akan menjadi seperti anak kandung. Begitu juga dalam soal harta, pewarisan harta. Baik kalau dia ada seorang saja anak angkat, dia memang tak ada anak langsung, harta dia takkan nak bagi pada orang, ni anak seorang je, waris semua katakan tak ada, maka boleh digunakan iaitu apa tadi, wasiat. Itu pun Nabi SAW menyebutkan wassulus, boleh ke berwasiat? Boleh, tapi kata Nabi 1/3. Itu dalam dalam kajian kita dalam ilmu faraid. Baik, berbalik kepada ayat ini tadi, jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dia haramkan untuk kalian, maknanya kalian haram menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Termasuklah di sini ibu tiri. And again, berlaku kekeliruan, confuse di sini tentang anak tiri, sama-sama anak tiri duduk dalam satu rumah. Anak tiri, iaitu katalah widow kahwin dengan duda, sama-sama bawa anak, dan anak tadi status dia anak tiri, sama-sama anak tiri, adik-beradik tiri dia panggil. Dia kadang-kadang masyarakat kita dia confuse yang adik satu mak atau adik satu bapa tu dia kata itu adik tiri, sedangkan itu jelas dalam hukum faraid. Dia kata akhun lil ab. Apa akhun lil ab dalam bahasa tu? Iaitu abang atau adik lelaki yang satu bapa. Ada lagi ukhtun li ab, iaitu adik perempuan atau kakak yang satu bapa, ada lagi satu mak. Dia begitu. Kalau disebut dalam ilmu faraid itu akhun lil abawain ataupun akhun syaqiq, dia lebih tepat. Itu adik-beradik betul, iaitu datang daripada mak bapak yang sama. Tapi kalau tirilah, dia sebut bahasa dia sihrun. Kan Nabi SAW ada menyebutkan
berkenaan dengan hadis berkenaan dengan Mesir, negeri Mesir itu tadi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebaikan sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah Syam kami. Mana Syam tu iaitulah bumi Syria, Jordan, Palestin. Habis sekarang bergaduh, Sunni kena sembelih dengan Syiah laknatullahi alaihim ajma'in. Akan datang kebaikan demi kebaikan selepas ujian yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Syam buat masa sekarang. Jadi termasuklah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan hadis berkenaan dengan Mesir. Jadi Nabi sebut perkataan dia, fa inna fiha sihran. Ada sihrun. Sihrun ni maknanya ipar dipanggil. Kenapa ipar? Kerana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, isteri keduanya adalah Hajar yang berasal daripada bumi Mesir itu sendiri. Iaitu perkataan sihir itu adalah hubungan kekeluargaan yang wujud selepas perkahwinan. Kita sebut sebagai ipar duai, mertua dan sebagainya. Termasuklah yang ini ni. Soal-soal yang kita sebut ni tadi. Kita ulas ini kerana dia termasuk dalam perbincangan ini. Dia get confused. Sedangkan yang haram menikah tu ialah bapa tiri, dia haram menikah dengan anak tiri dia yang Allah sebut dalam ayat ini. Tapi sama-sama adik-beradik tiri itu, kenapa you simply je yang perempuannya very sorry to say tak tutup aurat, pakai seluar pendek lagi dalam rumah, sedangkan you ada abang tiri dalam rumah. Nampak so complicated. Sedangkan ni one family dia kata. Mak dan bapa tu dah ada ikatan hubungan perkahwinan. Iyalah mak bapak dia. Tapi yang adik-beradik ni tetap status dia tiri. Yang boleh berkahwin. Abang tiri dengan adik tiri ni tadi kerana tak ada hubungan apa? Hubungan nasab. Tak ada benih daripada mak dan bapa yang sama. Jadi Islam menghukumkan boleh berlakunya di situ perkahwinan. Maknanya bila boleh berlaku perkahwinan, tidaklah dia jatuh mahram. Kataannya mahram. Dulu selalu kita sebut muhrim. Muhrim ni itu lelaki yang pakai kain ihram tu. Itu dia panggil muhrim. Kalau yang ini istilahnya adalah mahram, iaitu yang haram dinikahi. Ya. Baik, jadi kita sebutkan hubungan adik-beradik tiri itu adalah statusnya dia tidak mahram, artinya dia boleh berkahwin. Bila boleh berkahwin, hendaklah jaga soal aurat dia. Walaupun kita kata dalam satu rumah takkan nak pakai tudung, takkan, masya-Allah, kan? Fikirkanlah perkara itu. Baik. Kemudian wa banatukum, anak-anak perempuan. Jadi ummahatukum di sini kenapa gunakan perkataan jamak? Antara hikmahnya iaitu nak beritahu bukan saja ibu kandung tapi juga ibu tiri. Haram berkahwin kerana bapa kita sudah menikahi atau menyetubuhi wanita yang kita panggil sebagai ibu tiri tadi. Kemudian wa banatukum, anak-anak perempuan, wa akhwatukum, saudara-saudari perempuan, wa ammatukum. Jadi kayanya bahasa Arab ni, kalau anti sebelah bapa dipanggil ammatun, dia ada ta marbutah. Jadi ammatukum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalatukum. Yang khalah ni ialah ibu saudara, mak saudara sebelah mak. Kalau sebelah bapa dipanggil ammatun. Kalau yang lelaki uncle dipanggil ammun. Kalau sebelah mak dipanggil khalun. Kemudian wa banatul akhi, ni anak saudara lah. Anak saudara sama ada anak abang atau anak adik, anak kakak. Dan kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum. Yang menjadi perbincangan dalam tajuk ini ialah pada perkataan wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu
kalian yang arda'nakum, yang telah menyusukan kalian, wa akhawatukum minar radha', dan begitu juga ya saudari-saudari perempuan sesusuanmu. Artinya walaupun dia bukan anak kepada wanita yang menyusukan kita, tapi kalau wanita tadi adalah dulunya masa dia bayi, masa dia baby, dia menyusu sekali dengan kita dengan wanita yang sama, maka dia jatuh jadi adik-beradik. Walaupun kita cek mula-mula binti, katakan binti lain bukan binti bapa kepada suami kepada ibu susuan tu tadi kan. Tapi bila cek balik, katakan confirm dia memang pernah menyusu dengan wanita yang sama yang menyusukan kita. So di situ berlaku hubungan adik-beradik sesusuan. Baik. Kemudian ayat seterusnya menjelaskan tentang hukum hakam sebagaimana yang disebutkan tadi, wa ummahatun nisaikum, ibu mertua, rabaibukum allati fi hujurikum, iaitu anak-anak tiri kita pelihara. Kemudian penghujungnya Allah Subhanahu wa taala wa an tajma'u bainal ukhtain, iaitu menghimpunkan dua adik-beradik. Maknanya mula kahwin dengan kakak, na'udzubillah, kemudian kahwin pula dengan adik in the same time. Yang mana kakak tadi belum meninggal dunia, dia dah sejak kahwin dengan adik, itu adalah haram. Nikah yang kedua itu adalah nikah yang batil, nikah yang tidak sah. Kenapa? Dia belum menceraikan kakak kepada wanita itu tadi. Kalau nak betul tu dia kena ceraikan, boleh berkahwin dengan adik. Sebab itu Allah kata wa an tajma'u bainal ukhtain, menghimpunkan dua wanita dalam satu masa, iaitu adik-beradik. Kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat yang kedua berkenaan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan tajuk penyusuan ni tadi, iaitu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi ayat surah An-Nisa ayat 23, yang ini surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Itu awal daripada ayat 233 surah Al-Baqarah. Jadi Allah sebut di sini wal walidat, iaitu wanita-wanita atau ibu-ibu. Selain daripada ummi, kita boleh panggil walidati. Ada tak perkataan walidati dalam Al-Quran? Of course ada. Cerita tentang Nabi Isa, yang mana bila ditanya oleh Bani Israel, dia berkata-kata walaupun umur dia waktu itu baru 1 hari. Ini mukjizat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, umur sehari, baru berapa jam atas dunia ni boleh bercakap, itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam ucapan Isa tadi ada disebutkan perkataan walidati wa barran bi walidati, iaitu kata Isa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk berbuat baik kepada ibuku. Walidati di sini. Jadi dalam ayat ni wal walidatu, ibu-ibu yurdi'na. Kalau ikut penjelasan asalnya yurdi'na, hendaklah. Adakah dia wajib? Dia tidaklah menjadi hukum wajib, kerana kalau wajib artinya berdosalah mana-mana wanita yang refuse untuk menyusukan bayinya dengan sengaja. Dia memang dengan sengaja, aku tak nak. Sebagaimana fitnah yang dilemparkan oleh golongan Syiah kepada Sayyidina Hussein, yang kononnya Nabi SAW, walaupun kita dah sebut tempoh hari kan, walaupun ada orang marah, tak puas hati, tak setuju, itu terpulanglah kita menyampaikan hujah ilmiah. Jadi diharap semua mendapat hidayah untuk faham, to understand
hujah-hujah ilmiah itu tadi. Jadi kita sebutkan dalam cerita tadi, kononnya Jibril datang pada Nabi bagi tahu tentang bayi yang membawa malapetaka, yang bakal membawa malapetaka ni, iaitu Husain, cucunda Rasulullah sendiri, yang mana kemudian bila Nabi bagi tahu pada Fatimah yang kononnya ketika itu sedang mengandungkan Husain, dan sepanjang masa mengandungkan Husain itu Fatimah tak redha, sampailah bila melahirkan Husain, kononnya Fatimah langsung tak menengok baby yang bernama Husain ini tadi, dan dia tak nak menyusukan, sehingga Husain ini dibawa berjumpa dengan datuk dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kononnya Nabi memasukkan jari Nabi yang mulia itu, dan pada setiap sedutan tadi cukup untuk 3 hari. Masya Allah. Inilah pembohongan antara pembohongan golongan Syiah yang tidak bertanggungjawab. Itu pun ramai lagi orang terpengaruh, orang terpedaya. Baik. Jadi nak ceritakan di sini, bila Allah turunkan ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 23, wal walidatu yurdi'na auladahun. Maksudnya penjelasan asalnya yurdi'na, hendaklah menyusukan auladahunna, anak-anak mereka, itu ibu-ibu ni tadi, haulaini. Kan dalam hukum zakat cukup apa? Cukup haul. Haulun ni maknanya dalam perkataan itu membawa maksud tahun. Jadi Allah sebut haulaini, 2 haul, maknanya 2 tahun. Kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Maknanya bukan selang-selang. 2 tahun yang sempurna memang betul. Kan dalam hukum najis dia ada mutawassitah. Iaitu apa dia? Najis air kencing. Kanak-kanak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun, yang hanya apa? Minum susu ibunya sahaja. Ternyata orang kajilah kandungan air kencing bayi lelaki, bayi perempuan, itu cerita lain lah, dia ada kandungan yang berbeza dan sebagainya. Maka jadilah hukum di situ ada hukum najis mutawassitah dan minta maaf yang tadi mukhaffafah, saya tersilap sebut tadi. Najis mukhaffafah hukumnya, iaitu najis air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah, yang hanya apa? Minum susu ibunya saja, dia tak campur dengan apa? Makan yang lain-lain, mempiau ibunya. Jadi Allah sebut di sini haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Maha mengetahui kelemahan manusia, jadi Allah datangkan penjelasan dia, apa dia? Liman arada an yutimma ar-radha'a, itu bagi sesiapa yang hendak menyempurnakan penyusuan. Ada ibu yang masya-Allah dia dapat cuti 3 bulan. Bagus ni kerajaan Kelantan ni. Saya tidaklah bersalah kalau memuji, kan? Kerana dia bagi cuti 3 bulan untuk ibu yang salin. Bagi betul-betul 3 bulan tu dia menyusukan anak dia, tak payah pakai breast pump dan sebagainya, menyusukan. Jadi insya-Allah kita sama-sama dapat manfaat daripada apa peraturan yang dibuat itu tadi. Baik. Jadi ada ibu yang dia cuma boleh 3 bulan je menyusukan anak dia. Ada 6 bulan, ada setahun, tak cukup penuh 2 tahun. Adakah itu salah? Tidak salah. Tapi Allah sebut di sini haulaini kamilaini. Seboleh-bolehnya, semampunya dia susukan anak dia itu selama 2 tahun penuh. Di sinilah datangnya, daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 23 ni datang penjelasan dalam hukum fiqh. Bayi yang mana satukah yang boleh jatuh status dia jadi anak susuan kepada wanita itu tadi? Kerana ini dia melibatkan masa depan, soal perkahwinan tadi, kan? Sebab itu Islam menggariskan tunkahul mar'atu li arba', dinikahi wanita itu 4 perkara. Cek okey, dah ada 4 tadi. Yang
yang lebih penting dalam zaman fitnah ini, selain daripada kecantikan dia, selain daripada harta dia, of course ad-din tu in the first place, yang ada agama. Kata Nabi, fazfar bidzatid din taribat yamin. Begitu juga kita kalau cari menantu lelaki, maka kita gunakan 4 ciri ini tadi. Saya bukan nak mengajar ayahanda semua ni, dia lagi expert lah, dah ramai pun menantu, tapi we remind each other, kan. Jadi Nabi kata utamakan yang beragama. Tak semestinya pakai kopiah ustaz. No, agama di sini artinya dia faham Islam. The understanding of Islam ada di situ. Walaupun dia Perdana Menteri Malaysia yang nak kita jadikan menantu, tapi kalau dia faham Islam, walaupun dia tidak berstatus depan dia tu ada ustaz, not necessary, tapi yang penting adalah the understanding of Islam itu sendiri. Tidak mengira apa pun profession dia. Baik, jadi disebutkan soal nasab kenapa, cek macam tadi itulah, betul tak ni, dia confirm tak dia dulu ada, kalau kesnya, kalau seorang lelaki yang nak berkahwin dengan wanita tadi dia pernah disusukan. Sebab itu soal-soal seperti ini mesti in the know, dia tak boleh disembunyikan. Ada di kalangan my family ni, dia sampai sekarang dia tak tahu siapa mak dia yang sebenar. Masya Allah. Saya dah berkali-kali sebut, tolong sampaikan pada dia, bagi tahu dia siapa mak dia yang betul. Kesnya apa? Dia diambil ketika dia baru dilahirkan, kemudian bawa lari. Kemudian ni keluarga angkat ni tadi takut kalau anak angkat ni tadi dia tinggalkan keluarga angkat, balik pada mak dia yang asal. Masya Allah. Apa you takut dengan main-main sendiri? Ini kes dia akan jadi begini. Dia akan jadi chaotic bila begini. Bila na'udzubillah bertemu dengan macam kisah dia, kalau dia pernah disusukan oleh seorang wanita, maka ibu atau ahli keluarganya mesti jelaskan, awak dulu pernah disusukan oleh fulana binti fulan. Kemudian diperkenalkan wanita, tanya tak dia ada lagi tak baby lain, bayi lain yang pernah menyusu dengan dia. Kalau yang adik-beradik susuan yang mana kita sebut tadi, anak-anak kepada wanita tadi, okey, clear. Ada tak lagi baby lain yang perempuan, katakan. Kalau ada, kena cek siapa nama dia supaya tidak berlaku keadaan na'udzubillah dia berlaku kes perkahwinan dengan saudari sesusuan. Jadi terbalik kepada kajian tadi berkenaan tentang hukum baby yang berstatus anak susuan, iaitu sebelum daripada umurnya 2 tahun. Selepas 2 tahun tidak diperkirakan sebagai anak susuan. Yang inilah yang dikaji sama ada oleh Muslim scholars ataupun non-Muslim. Non-Muslim pun dia kaji juga. Dia kaji, cuma it's up to them. Macam kita baca kisah Hercules, Herakla, Maharaja Rom, bila dia panggil Abu Sufyan, dia cek dalam kitab, dalam Taurat, dalam Injil, dia bertanya pada rahib-rahib dia berkenaan dengan kedatangan Nabi baru. Dan ternyata bila dia interview Abu Sufyan ketika itu, yang merupakan wakil Quraisy, berjumpa dengan Maharaja Rom, Herakla, maka Hercules tanya tentang sifat-sifat insan yang mendakwa dia Nabi, iaitu Muhammad. Bagaimana sifat dia, bagaimana kepribadian dia, adakah dia terkenal sebelumnya sebagai seorang pembunuh, tidak. Ternyata dalam interview itu tadi ada unsur-unsur keimanan. Unfortunately, kerana dia lebih sayangkan singgasana dia, kerusi dia, kedudukan dia, maka unfortunately Hercules mati dalam keadaan tidak beriman. Berbeza dengan Najasyi, iaitu Raja Habsyah, Maharaja Habsyah, yang jelas-jelas beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun tidak berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi confirmkan, sallu
li akhikum Najashi, solat ghaiblah untuk saudara kalian Najashi kerana dia mati dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya, walaupun dikelilingi oleh pembesar-pembesar, pembodek-pembodek Ampusana dan Ampusini yang tidak mau beriman pada ajaran Islam, tapi ternyata Najashi memilih untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam all these scholars, mereka dalam kajian mereka terbukti, mereka nampak di situ tanda kemukjizatan ayat-ayat Al-Quran, dan begitu juga tanda-tanda kemukjizatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membezakan di antara mereka sama ada mereka memilih Islam, beriman, ataupun sebaliknya. Baik. Jadi dalam kajian itu disebut kenapa diletakkan syarat 2 tahun tu, 2 tahun ke bawah baru status dia jadi anak susuan, yang melibatkan soal hukum hakam aurat, mahram, itu tadi ternyata antara yang disimpulkan. Panjang sebenarnya penjelasan dia berkenaan dengan itu. Kita dah tahulah susu ibu tu dia tak boleh nak compare dengan susu lain, susu buatan, susu formula. Walaupun ada kajian menyatakan kandungan susu kambing tu dia menyamai, tapi mungkin boleh kita guna istilah Melayu sama tapi tak serupa. Wallahu a'lam. Sebab dinamakan kajian, nama pun kajian manusia, dia hasil daripada cerapan, hasil daripada penelitian. Yang paling tepat adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jelas dari segi hukum hakam dia, dan dari segi penetapan hukum tadi kena 2 tahun ke bawah. Kenapa? Kenapa tidak lebih daripada 2 tahun? Ternyata dia melibatkan, disebut oleh Dr. Qais, Profesor Qais ni, iaitu dahulunya dekan Fakulti Perubatan. Saya pun tak pernah berjumpa dengan beliau. Dia orang Mesir dan tak tahu macam mana nasib dia selepas daripada berlaku kekacauan ni tadi. Tapi antara hasil kajian Dr. Qais Al-Ansari ni, itu salah seorang daripada ilmuwan, dekan Fakulti Perubatan Universiti Cairo University, yang mana student kita pun ada sebahagiannya menuntut di sana dalam Fakulti Perubatan. Dia buat kajian berkenaan dengan susu ibu ni, kenapa dihukumkan letakkan situ sebelum 2 tahun dia berstatus, kerana dia ada kaitan dengan immunity, kekebalan. Selepas daripada umur 2 tahun, so dia tidak lagi mempengaruhi immunity, kekebalan pada tubuh badan bayi itu tadi, walaupun sebanyak mana dia minum daripada susu daripada wanita tadi. Dan wanita itu sebagaimana kita sebutkanlah dalam perbincangan fiqh, tak kira sama ada wanita itu janda ataupun maknanya masih bersuami, ataupun disebut dalam kitab fiqh tu, yang di mana disebut sama ada yang masih didatangi haid ataupun yang sudah menopause. Kadang-kadang kita pelik, takkan menopause boleh ada susu. Macam dulu ada pernah geger dulu in our country, wanita-wanita yang berkerjaya ni, yang mana mereka sudah tidak berminat untuk mendirikan rumah tangga. Masya Allah, dirikanlah rumah tangga dan kerjaya itu boleh seiring sebenarnya. Dia ada fenomena di mana dia ambil anak-anak angkat, kemudian wallahu alam, saya tak bertanya sendiri pada wanita-wanita ni, katanya ada pil yang boleh dimakan, yang mana walaupun wanita ni tadi wanita bujang, bila dia makan pil tadi, dia boleh mengeluarkan susu dan dia menyusukan anak-anak angkat yang dia ambil daripada kecil itu, dan dia susukan, jadilah itu anak susuan dia. Tak kahwin tapi ada anak. Gitu. Wallahu alam kebenaran soal pil itu tadi. Tapi dalam kitab fiqh ada disebutkan sama ada wanita itu tadi
anak darah sunti yang tidak berkahwin, sepatutnya kalau kita tengok dalam kajian menyebutkan susu itu ada selepas daripada bayi itu lahir, dan automatically bila dia sak itu tadi daripada ibunya, maka keluarlah susu tadi. But then happen keadaan begini, sebenarnya para ulama telah lama bincangkan dalam kajian dalam kitab fiqh itu tadi, dan dia bagi contoh-contoh yang mula-mula kita tengok nampak macam weird, tak logik, tapi ada kebenarannya bila kita tengok fenomena atau apa yang terjadi. Jadi disimpulkan oleh Profesor Qais Al-Ansari, dekan Fakulti Perubatan Universiti Cairo, bahawa dia ada hubung kaitnya, dan kajian-kajian masih dilakukan. Sebab itu kita sebut tadi yang menghubungkan wanita tadi dengan bayi tadi adalah air susunya. Dan sebab itulah ada datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha, ini dalam sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimu ar-rad'ata aw ar-rad'atani aw al-massatu aw al-massatani. Maknanya hukum mahram itu tadi tidak akan berlaku, kata Nabi, kalau cuma ar-rad'ah, cuma sekali menyusu. Ni kalau kita tengok dalam perbahasan dalam fiqh mazhab Syafi'i, begitu juga kita mengaji fiqh mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dia ada dibincangkan di sini. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i menyebutkan 5 kali kenyang. Dalilnya apa? Dalilnya antaranya hadis yang kita sebutkan ini, Nabi kata tidak jatuh mahram, seseorang itu jatuh mahram jadi anak susuan kalau cuma sekali, kata Nabi, au rad'atani, atau 2 kali, ataupun awil massatu awil massatani. Yang massah ni maksudnya 1 kali hisapan. Kita takut dia kata mula-mula dia ingat main-main je, wanita the lady tadi dia main-main, dia ambil baby tadi, ternyata dia hisap dan ada susu di situ. Jadi Nabi jelaskan di sini, kalau cuma sekali atau 2 kali hisapan, sekali menyusu atau 2 kali, tidaklah dijatuhkan sebagai mahram. Walaupun ada, kita sebutkan ni ada, supaya kita tidak confuse, walaupun ada di kalangan para ulama yang menetapkan sekali pun, kalau katalah baby tadi dia menyusu sampai dia kenyang, sampai dia tertidur, itu dah kira jatuh jadi anak susuan. Ada pandangan yang begitu. Tapi kesimpulan daripada perbincangan ini meletakkan sekurang the minimum penyusuan tadi hendaklah khamsa radha'ah, iaitu 5 kali kenyang. Maknanya dia mengenyangkan, dia tak cukup dengan sekali itu tadi. Begitu juga datang hadis lain juga daripada Sahih Muslim. Dia perbincangan berkenaan dengan ini kita boleh tengok dalam Sahih Muslim, begitu juga Sunan At-Tirmizi, dan begitu juga Al-Imam Abu Dawud. Dalam Sahih Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Artinya diharamkan daripada penyusuan itu tadi apa yang diharamkan daripada kelahiran. Maknanya status bayi yang disusukan oleh wanita tadi sama dengan anak yang dilahirkannya dari segi hubungan, iaitu jatuh hukum mahram kepadanya. Jatuh hukum mahram kepadanya. Baik. Begitu juga dalam hadis lain dijelaskan, Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya di bawah tajuk Kitabur Radha', tajuk berkenaan dengan penyusuan, hadis nombor 1072 daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahrumu minar radha'ati illa ma fataqa al-am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini fi thadi, itu yang dia bincangkan tu. Habis kalau baby tadi dia minum daripada susu yang breast pump,
kan. Sekarang ni breast pump semua simpan dalam ni, kemudian baby tadi diminumkan. Susu tadi bukan susu kambing atau susu lembu, susu kepada seorang wanita. Jadi Nabi sebut dalam lafaz hadis ni tadi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang kita boleh tengok penjelasannya dengan lebih terperinci dalam Sunan At-Tirmizi, nombor hadisnya tadi 1072, kata Nabi tidak diharamkan daripada radha'ah. Maknanya bila berlaku penyusuan di situ, illa ma fataqal am'a, kecuali ma fataqal am'a ni iaitu yang mengenyangkan. Sampai burp tadi kan ambil baby tadi tepuk-tepuk kan, kalau tidak dia vomit. Ini Nabi dah sebut dah dulu ni, fataqal am'a. Cuma bila lafaz hadis itu tadi dikaji, difahami, maka dia akan lebih menampakkan cantiknya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana apa, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bukan bercakap based on his observation, kajian semata-mata, no, tapi dia bercakap dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi tidak dikira sebagai penyusuan kecuali yang mengenyangkan. Fi thadi, kata Nabi, pada thadi. Thadi ini maknanya pada buah dada. Kita kena sebut itulah, wa kana qabla al-fitam, dan hendaklah adalah penyusuan itu tadi qabla al-fitam. Walaupun Nabi tak sebut 2 tahun, umur 2 tahun, tapi qabla al-fitam itu menunjukkan ketika baby tadi belum makan makanan yang lain melainkan susu, susu ibu sahaja. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la radha'a illa ma fataqal am'a. Tidak ada penyusuan, tidak dikira sebagai penyusuan melainkan yang fataqal am'a, yang mengenyangkan. Baik. Dalam penjelasan yang lain tadi, kenapa 2 tahun tadi, dia berkaitan dengan apa tadi, antara kajian yang dilakukan adalah berkaitan dengan imuniti, kekebalan pada sistem tubuh badan baby tadi. Dia mempengaruhi kesan penyusuan itu tadi. Maknanya lepas 2 tahun menurut kajian, susu ibu tadi sudah tidak memberikan apa-apa kesan. So berdasarkan, based on setakat ini, based on kajian ini, menunjukkan disitulah disitulah rahsia di sebalik ditetapkan 2 tahun itu tadi, dan disitulah jawapan for the time being, kita sebut jawapan yang boleh diberikan kenapa ada hubungan tadi sedangkan dia cuma air susu. It's nothing to do with sperm and ovum, but still kalau kita terlalu based on sperm and ovum, apa pula cerita adik-beradik susuan tadi? Dia sama juga, dia pergi kepada the susu itself, air susu ibu itu tadi, yang jadi jatuh hukum mahram di sini, jadi jatuh adik-beradik sesusuan. Jadi disebutkan dalam sebagaimana kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam bab nikah, nombor hadisnya 3905, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharramu min ar-radha' illa ma anbata al-lahma wa anshaza al-fitam. Disebutkan oleh Nabi di sini, tidak diharamkan daripada radha', maknanya yuharramu di sini tidaklah jatuh mahram seseorang bayi itu dengan ibu yang menyusukannya, kecuali Nabi letakkan di situ ma'an batal lahma, kecuali yang menumbuhkan daging. Maknanya daripada lafaz hadis ni, dia menunjukkan, Nabi bagi tahu bahawa susu ibu tu dia melibatkan pertumbuhan kepada bayi itu tadi, walaupun bukan anak yang dikandungkannya, bukan anak kandung dia.
kata Nabi, wa anshazal azma, iaitu yang menumbuhkan tulang belulang. Maknanya apa? Peranan susu ibu tadi, sebab itu dikaitkan dengan status ibu, yang ibu susuan tadi statusnya sama dari segi hukum hakam, mahramnya sama dengan ibu yang mengandungkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia ilmu Al-Quran dan ilmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun dari segi fiqhnya jelas, hukum fiqhnya jelas, hukum hakam anak susuan, ibu susuan, dan begitu juga suami kepada ibu susuan tadi, dan begitu juga adik-beradik dan bayi-bayi yang sama menyusukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nasib, ada bahagian yang sama dalam bab ini, iaitu apabila dia disusukan oleh beberapa orang wanita, termasuk yang paling banyak menyusukannya adalah Halimatus Sa'diyah. Artinya dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran dijelaskan di situ beberapa kekeliruan, termasuklah fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Apa fatwa Al-Imam Ali karramallahu wajhah? Bila kalau seandainya sahih riwayat ini tadi ada berlaku dalam zaman Khalifah Ali karramallahu wajhah, bahawa seorang wanita itu selepas 6 bulan dia berkahwin, dia telah melahirkan anaknya. Kalau kita kata ini premature case, premature cases masuk dalam incubator, ini biasa berlaku pada kita. Baik di zaman itu mana ada incubator, tapi baby tadi survive, maka datanglah suami. Tersebutkan ini kerana pernah berlaku, saya tak mau sebut di negeri mana, tapi rasanya tuan-tuan dan puan-puan pun in the know. Kes yang difailkan oleh seorang suami yang menuduh bahawa isteri dia mengandungkan anak orang lain. Jadi hukum dia kan dah jatuh, jatuh berat di situ, dah jatuh li'an, pertuduhan kepada dan jatuh ada sumpah, kan Allah sebut tu 5 kali sumpah. Baik, jadi nak sebutkan berlaku di zaman, kalau riwayat ini betul, di zaman Ali karramallahu wajhah, yang mana suami tadi, kalau senangnya kalau bahasa kita sini, dia filekanlah kes, ini bukan anakku ni, kata. Macam mana 6 bulan, normally 9 bulan, ni 6 bulan dah keluar dah. Apa macam? Jadi Ali kata, ini anak kau, it's your baby. How? Jadi diambil daripada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Dalam surah Al-Ahqaf tu, Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan perenggan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hadis ni sebenarnya, ayat ni sebenarnya berkaitan dengan perbincangan ilmu embryologi dan juga soal bab penyusuan anak ini tadi. Allah sebut apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Itu apa dia? Mengandung dan menyusukan. Fisal ni maknanya menyusukan anak sampai menceraikan susu, bahasa kita lah, ceraikan susu. Gitu. Fisal. Ialah selama berapa lama? Berapa bulan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni, itu selama 30 bulan. Macam mana nak kira 30 bulan? Maka di sinilah kebijaksanaan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi, dia jatuhkan fatwa di sini bahawa aqallu muddatil hamli 6 ashhur, iaitu paling minimum usia kandungan adalah 6 bulan. Maknanya kalau lahir 6 bulan, kalau betul tidak berlaku apa-apa perselingkuhan before pernikahan, maka itu memang betul, dan dia pernah berlaku di zaman para sahabat. Dan ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi sebenarnya membantu kita atas fatwa yang dikeluarkan itu tadi, iaitu Allah sebut mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. So
Kalau dibandingkan dengan ayat yang tadi itu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, iaitu Allah sebut dalam ayat ni tadi, ya, dalam ayat surah Al-Baqarah, menyusukan 2 tahun 24 bulan, 6 bulan lagi, 6 bulan tadi itulah yang dikira oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah sebagai paling minimum usia mengandungkan seorang bayi bagi wanita itu adalah dalam tempoh 6 bulan. Maka sebab itulah keluar hukum bila berlaku keguguran kalau lepas 6 bulan, dia hendaklah diselenggarakan seperti mana jenazah yang lain, jenazah yang biasa, ya, dikafankan, ya, dimandi dan dikafankan dan disolatkan kerana dia sudah berstatus, ya, mayat biasa based on fatwa Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu tadi. Dan begitu juga ayat Al-Quran yang sebenarnya menjelaskan perkara ini. Mudah-mudahan kita doakan umat Islam terus dapat menjaga nasab keturunan, sehingga tidak berlaku kerosakan dari segi nasab keturunan, yang mana kita sedia maklum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinaan yang merosakkan nasab keturunan. Dan begitu juga bila ada kes soal anak angkat, anak susuan, ibu susuan, saudara susuan ini dapat lebih dijelaskan dalam masyarakat kita. Dan kemudian bila kajian demi kajian dibuat, kenapa, apa hubungan susu ibu seorang wanita yang tak ada hubungan langsung dengan bayi ini tadi pada asalnya, tapi bila dia menyusukan, maka dia jatuh status dia seperti ibu kandungnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada hari pertama Zulhijjah. Jadi selamat beribadah pada bulan Zulhijjah, sehingga ketemu di lain masa. Kita doakan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang bakal wukuf di Arafah mendapat haji yang mabrur, dan mudah-mudahan dapat kita sama-sama mengambil keberkatan daripada ibadah haji dan bulan haji yang istimewa ini. Kalau ada terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Aqulu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.